أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya hormati Tuan Musi, Imam Tuan Bilal serta JK hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita sambung dengan kita kitab Menyentuh Musalli. Masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan masbuk muwafiq. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita teruskan, saya ulang sikit. Jadi macam biasalah, yang mana ada keraguan ke tak faham ke boleh tanya terus. Mungkin tuan nak tanya tu jauh lagi, mungkin bulan depan ataupun 2-3 bulan lagi baru sampai bab tu. Boleh tanya, yang mana saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau tak jawab, saya kena rujuk, nanti saya jawab. Wallahualam. Jadi kita ulang balik berkenaan dengan muwafiq, masbuk tu. Maksud baliklah. Kita masih lagi dalam tajuk muwafiq, yakni mereka yang sempat baca Fatihah dengan imam ataupun mereka yang lebih kurang apa dia 20 saat. Ya. Lebih kurang 27 saat. Dia sempat 27 saat dengan imam waktu berdiri tegak. Berdiri tegak. Bukannya rukuk sujud. Yang tu dah tak kira, yang tu semua masbuk lah. Muwafiq, bahasa mudah-mudah dia sempat berdiri tegak dengan imam. Tak kisah rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, dia sempat berdiri tegak dengan imam lebih daripada 27 saat, memang confirm dia muwafiq. Muwafiq hukumnya kena menghabiskan Fatihah. Buatlah macam mana pun kena habiskan Fatihah juga. Sebab dia duduk dengan imam waktu berdiri tegak ataupun waktu qiyam lebih daripada 27 saat, dan dikecualikan meninggalkan tiga rukun yang panjang. Berarti imam dah sujud yang kedua, dia dah kena rukuk dah. Kalau dia rasa tak sempat, dia niat apa? Berpisah dengan imam. Siapa yang mana tak pernah datang tu ataupun sebelum ni tak pernah hadir, jadi kita tunjuk sini dulu. Kita tunjuk balik muwafiq, macam mana muwafiq tu. Lepas tu baru kita masuk masalah tadi. Kita lupa. Jangan lupa. Okey. Sebenarnya. Okey. Contohlah ni contoh. Nak bagi nampak. Kalau cerita tak nampak, dia kena praktikal sekali. Okey. Jadi imam kata takbir, Allahu Akbar. Okey. Makmum pun nak takbir. Jadi biasalah kalau rakaat pertama tu baca doa iftitah, baca auzubillah, baru masuk Al-Fatihah. Jadi makmum yang belakang ni kalau lebih saja 27 saat, sama ada dia baca Fatihah ke tak baca ke, dia duduk dengan imam tu waktu dia dekat. Dia dekat macam ni lah. Kalau rukuk sujud dah tak ada muwafiq. Ingat sampai bila-bila muwafiq ialah makmum yang sempat dengan imam berdiri tegak lebih daripada 27 saat dah itu, ataupun kadar Fatihah orang biasa, tak cepat tak lambat, ataupun dah 27 saat lah.
makmum dia sempat berdiri tegak dengan imam lebih daripada 20 saat, muafiq, kepada pun muafiq. Lepas tu dia baca Fatihah, dia terlupa ke, dia apa ke, jadi masalah tu. Dia syak ke, dia kena habiskan Fatihah baru boleh rukuk. Selagi mana dia tak habis Fatihah, dia tak boleh rukuk walaupun ketinggalan dengan imam. Jadi contoh dia dengan imam baca, dia tak baca. Ini contoh. Lepas tu pula imam rukuk, Allahu Akbar, dia tak baca Fatihah lagi. Tak kisahlah masalah dia lambat ke, dia lupa ke, dia syak ke, memang sengaja tak nak baca ke. Sebelum dia nak rukuk, imam nak rukuk nak, sebelum nak rukuk dia kena habiskan Fatihah. Sebab apa dia kena habiskan Fatihah? Sebab dia sempat berdiri dengan imam lebih daripada berapa? 27. Faham lah tu? Aku jawab tu faham lah. Okey, dia Bismillahirrahmanirrahim, imam sami'allahu liman hamidah, dia maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam terus lagi. Dia baca tak habis lagi. Sebab selagi mana tak habis, dia tak boleh apa? Tak boleh rukuk. Imam dah sujud lah. Sujud yang pertama. Sujud yang pertama ialah rukun kedua. Rukun pertama tadi rukuk 1. I'tidal tak kira sebab rukun pendek. Yang ni rukun kedua. Dia syarat dia tak boleh lebih daripada 3 rukun. Okey, bangun. Allahu Akbar. Dia tak boleh Fatihah lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Antara sujud tak kira. Okey, sujud. Ni baru rukun yang ketiga. Dia tidak boleh lebih daripada rukun ketiga. Sekarang sujud yang kedua, rukun ketiga. Kok mana pun dia kena perhabiskan. Kalau dia tak berhabis, dia kena niat berpisah dengan imam. Okey, tapi selalunya habislah. Allahu Akbar rukuk. Imam pun bangun, Allahu Akbar. Teruslah. Okey, dah duduk. Duduk. Sikit duduk. Wasal Ustaz. Ya? Yang wasal. Fatihah, makmum pakai wasal. Fatihah wasal ke tak wasal ke, yang tu terpulang. Yang penting dia apa? Dia jangan lebih daripada sujud yang kedua tu. Jangan bangun tu. Kalau boleh bangun cepatlah. Dia boleh buat wasal ke ataupun cepat sikit ke. Sebab dia wajib habiskan Fatihah. Buatlah macam mana pun. Cuma janganlah tak kena. Tak kena kan. Dia laju sangat macam ni. Kalau rasa tak mampu, okey, contoh tak mampu lah. Okey, sujud yang kedua, kini bangun. Dia tak habis lagi, tak contoh lah. Dia dekat lagi. Sebab dia tak boleh habis. Jadi kalau tidak, yang ni bangun. Kalau yang ni bangun je, kita tak ada niat aku berpisah memang batal tu solat. Sebab apa? Sebab lebih daripada 3 rukun. Jadi contoh, dia memang lambat sangat baca. Sebelum imam bangun, dia kena niat dah, aku berpisah dengan imam. Tak apalah, niat berpisah. Imam pun bangun, Allahu Akbar. Dia terus dalam Fatihah dia, tapi tak ikut imam je lah. Sebab syarat muafiq, dia kena tak boleh lebih daripada 3 rukun. Lebih batal. Jadi sebelum imam bangun tu, dia kena apa? Niat aku berpisah dengan imam. Niat macam tu je. Pisah lah. Okey, duduk. Okey, boleh faham? Yang ni setiap bila kita ulang-ulang nak bagi jelas. Tak faham boleh tanya je. Okey. Ya? Kalau katakan makmum masuk lewat kan, dia masuk lewat sikit. So dia baca Fatihah dengan kadar wasal cepat sikit. So dia habislah. Tidak. Tapi kat situ kena nak 27 second. Saat ni berarti kata benda. Dia yang saat pun, okey, bagus soalan. Dia yang kita letak 27 saat tu, apa dia? Bacaan orang awam. Itu kita dah test lah. Kat sini 26. Negeri 9 27 saat kita test lah baca. Okey. Contoh, bagus soalan tadi. Jadi kalau dia baca habis sebelum 27 saat, apa dia? Dah habis Fatihah lah. Apa dia?
dia tetap juga bukan muafiq. Yang dia kena faham, dia tetap juga bukan muafiq. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Dia baca contoh. Dia baca wasal sambung kan. Tapi dia duduk dengan imam tu. Okey mana? Okey. Kita buat tadi. Okey, imam nak angkat takbir, Allahu Akbar. Angkat takbir. Tiba-tiba imam dah baca Allahu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Imam pun baca lagu-lagu, dia pun angkat Allahu Akbar. Bila dia tak ada, dia baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa banyak contoh. Jadi dia baca tak sampai 27. 27 apa? Kadar bacaan Fatihah orang awam. Dah cerita. Dia bukan muafiq pun. Tak masuk. Dia masbuk. Dia bukan muafiq. Jadi hukum masbuk, imam rukuk, dia kena rukuk, dia tak perlu habiskan Fatihah. Nanti bab masbuk itu masuk lain. Cuma dia nak beritahu dia bukan muafiq. Dia tidak boleh ketinggalan. Yang dikecualikan 3 rukun tak boleh. 1 rukun pun tak boleh tinggal. Kalau imam kena rukuk, contoh imam baca tadi Qul huwallahu ahad Allahu samad. Dia bawa kat takbir. Dia tak boleh. Amin contoh. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Okey kat takbir. Dia baca Qul huwallahu ahad Allahu samad. Contoh jazlun. Ayat pendeknya tak sampai 20 saat dah mula cerita. Dia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia rukuk. Dia pun perlu wajib rukuk. Ataupun ghairil maghdubi 'alaihim sampai situ je. Dia pun kena wajib rukuk sebab apa? Sebab masbuk. Cuma masbuk nanti kita bahas lain lah. Sekarang ni muafiq. Dia tetap juga, dia habis ke, dia tak habis ke, sebelum 27 dia wajib rukuk bersama imam. Sebab syarat masbuk kena rukuk bersama imam. Nanti kita bahas. Okey dulu. Okay. Boleh faham? Alhamdulillah. Dia ada soalan pun boleh tanya. Okey, sekarang kita terus masalah yang ketiga. Makmum. Makmum yang lambat gerak gerinya hukumnya sama seperti makmum yang was-was. Okey. Bangun. Ini muafiq. Jadi key untuk muafiq tu kita nak faham. Dia ke mana pun dia lebih berapa? 27. Mudah cerita. 27. Dia ni dapat berdiri bersama imam, berdiri bersama imam. Sebab kita faham tu. Jadi nanti kalau ada masalah lain kita boleh faham dah. Dia punya key point. Makmum yang sempat makmum yang melebihi 27 saat ketika berdiri dengan imam muafiq kesemuanya. Hukumnya kena habiskan Fatihah. Okey, ini masalahnya makmum lambat gerak gerinya. Contoh okey, imam Allahu Akbar. Okey, makmum Allahu Akbar. Buat lambat sikit. Gerak kiri lambat, semua lambat. Angkat takbir buat lambat. Okey, buat lambat. Okey. Angkat takbir buat lambat. Lambat. Contoh. Contoh orang tua ke, orang uzur ke, contoh.
Jadi tapi dia lebih daripada 20 saat dia muafiq. Tapi dia tak lambat. Okey, sebelum tu bila rakaat pertama kita ambil rakaat pertama. Rakaat pertama disunatkan kita auzubillah. Lepas tu baca doa iftitah. Itu sunat. Nak baca ke tak nak baca ke, itu terserah. Kalau baca, kau nampak pandai lebih. Kalau tak baca, tak dapat apa. Cuma bagi orang yang lambat, seperti gerak-gerak lambat, dia dah tiada sunat untuk baca auzubillah dengan doa iftitah. Sebab apa? Sebab kalau dibaca boleh jadi ketinggalan bersama dengan imam. Sebab apa? Sebab dia lambat gerak-geri. Jadi lambat gerak-geri dia sama juga hukum was-was. Tak apa, was-was nanti kita bahas. Okey, sekarang ni dia lambat. Makmum yang sunat jadi makmum sunat apa? Bila imam baca Fatihah, kita disunatkan tunggu. Macam imam tadi sebelum maghrib dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bila imam baca Fatihah, kita disunatkan tunggu sampai amin. Bila amin, imam disunatkan sakar, berhenti sekejap. Amin, berhenti sekejap. Berhenti sekejap, imam dapat pahala. Dan kita ada bagi sakar, berhenti sekejap. Tapi kita sunat kat mana? Waktu sakar tu lah kita mula baca Fatihah. Sunat bagi kita pun imam dah tak sunat dah. Nampak? Dia ada sunat imam, sunat makmum. Sakit tak apalah. Sekarang ni yang makmum ni memang lambat gerak-geri dia. Dia baca lambat, dia angkat takbir lambat. Dia dah tak sunat untuk baca zikir-zikir, yakni a'udzubillah dengan doa iftitah. Dia bagi zikir tu. Nak bagi apa? Nak bagi istilah lain. Dia tidak disunatkan zikir. Kenapa dia tidak disunatkan? Sebab kalau dia baca tu, imam dah rukuk, dia pun tak baca Fatihah lagi. Imam itulah imam muda. Tapi yang belakang ni memang lambat. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mati lillahi. Contohlah dia baca dia tu lambat lah. Dia baca lambat, cuma lambat. Imam wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Fatihah lagi. Jadi dia ada sunat dekat dia. Jadi kalau macam tu tiada sunat dekat makmum, kalau dibaca pun rugi. Sebab apa rugi? Sebab barang tak dapat apa. Baca saja je. Macam kita lah, kita buat kerja saja, ada manfaat, ada. Tapi kalau kita buat kerja, ada pahala ataupun dapat hasil, itu untung. Sekarang ni dia buat kerja, tak ada apa. Maknanya kata tak sunat bagi orang yang lambat itu untuk membaca auzubillah dengan dengan doa iftitah, kerana dia boleh meninggalkan rukun berperukun dengan imam walaupun dia muafiq. Sebab imam rukun dia muafiq, jadi dia kecuali kan 3 rukun walaupun dia tak baca Fatihah lagi. Tapi oleh kerana disebabkan dengan zikir tadi tu, disebabkan dengan doa iftitah tu, gaduh baca tu, maka ulama kita mazhab Syafi'i kata tidak ada sunat dekat dia. Jadi kalau buat rugi. Soalannya tu. Jadi dia macam mana? Kalau imam belum baca Fatihah pun, dia terus je Fatihah. Dia terus je. Ustaz, bolehkah kita mendahului imam? Ciri dia macam ni. Kita boleh mendahului imam. Bahasa. Kita boleh mendahului imam bacaan ataupun rukun qauli. Imam baru rukuk, kita dah ambil tasbih dah. Boleh. Imam tak ambil Fatihah lagi, kita ambil Fatihah. Boleh. Yang tak boleh apa? Rukun fi'li.
Kita tak rukuk, imam dah rukuk, imam tak rukuk, kita rukuk. Itu tak boleh. Setiap bacaan kita boleh mendahului imam bacaan dalam solat. Ikutlah waktu kita sujud ke, waktu kita tahiyat ke, kita tahiyat. Tak semestinya tunggu imam tahiyat habis baru kita boleh tahiyat habis. Tak. Kita ni express. Imam tua. Contoh, baca pun baca macam orang tua. Kita ni budak-budak lagi, kanak-kanak lagi, umur 14-15, laju je. At-tahiyyatu mubarakatuh, salawatu thayyibatu billah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Romo fi alamina innaka hamidun majid. Imam bawa assalamualaikum. Kita dah habis dah, boleh. Ingat, rukun qauli ataupun rukun bacaan dalam solat boleh kita mendahului imam. Imam tengah baca Fatihah, kita baca habis dulu Fatihah. Contohlah, Allahu Akbar, imam baca doa sebentar, imam baca auzubillah, baru baca Fatihah. Kita waladdallin amin, kita baca sendiri Fatihah. Lepas tu imam baru start baca. Tak ada masalah, cuma tak dapat pahala lah. Sebab sunat dengan imam baca, baru kita baca. Kita nak baca terus boleh, tapi tak dapat pahala lah. Tapi sekarang situasi ini, dia memang lambat, makmum memang lambat, jadi dia tak ada sunat untuk zikir. Mana kata a'udzubillah dengan doa kita, dan dia kena baca Fatihah terus. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam tak baca lagi, dia kena teruskan bacaan. Sebab apa? Sebab kalau dia tak baca, dia tunggu imam, jadi apa? Imam rukuk baru dia dah start baca. Jadi apa? Dah tak ada sunat dekat dia. Ya, boleh. Betul. Yang tu yang ketiga. InsyaAllah kalau tuan-tuan boleh faham masalah ni, tak banyak pun 10 masalah, tapi merangkumi semua. Yang kita masalah yang ni je. Kemudian yang keempat, makmum yang muafiq, yang syak belum dia rukuk, dan sesudah imam rukuk, maka wajib ke atasnya membaca Fatihah dan dimaafkan daripadanya 3 rukun. Okey. Ini makmum muafiq yang syak baca Fatihah. Okey. Dan ibu kita ulang banyak kali dah, tapi tak apa. Banyak kali pun sebab kita selalu jadi. Okey, imam bangun, jangan makmum. Ini makmum muafiq ni. Okey. Imam Allahu Akbar, okay, makmum Allahu Akbar. Okey, kalau jadi imam confirm muafiq. Tapi imam baca apa semua, amin, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, imam rukuk. Aku tak rukuk lagi. Jadi bila nak rukuk, aku baca Fatihah ke tak baca? Hukum dia tak baca. Ingat, untuk Fatihah, kalau ada syak baca ke tak baca, kira tak baca. Kira tak baca. Jadi dia kena baca balik sampai habis. Sebab apa? Sebab dia syak. Apa maksud syak? Syak ni 50-50. Dia tak yakin. Kalau kita yakin, aku dah baca Fatihah, boleh rukuk sekali imam. Kalau syak, tadi aku baca ke tak baca? Rasa baca, duduk rasa-rasa macam tu, kira tak baca. Dia kena apa? Dia kena baca balik sebelum. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam tu baca Bismillah liman hamidah, dia kena baca ihdinas siratal mustaqim, terus semua. Dia sampai 3 rukun tadi. Ghairil maghdubi alaihim, imam terus waladdallin amin. Okey, rukuk. Senang elok, imam tak lama lagi. Okey.
yang tu dia syak Al-Fatihah sebelum rukuk. Macam mana kalau dia syak waktu rukuk? Al-Fatihah untuk syak Al-Fatihah tiada kompromi. Dia apa? Dia kalau syak saja kira tak baca, dia sama hukum lupa. Okey, imam bangun. Okey, bangun sekali. Okey, yang ni masalahnya apa dia? Sembahyang, kita ambillah sembahyang ringkas-ringkas, sembahyang apa? Sembahyang subuh. Sembahyang subuh yang senang itu. Jadi imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Pagi yang kadang ngantuk aku contoh. Lepas tu imam pun amin, baca surah pendek, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Makmum pun Allahu Akbar. Sekarang ni nak cerita makmum. Makmum dia syak Al-Fatihah, kira dia tak baca, tapi dia tak boleh patah balik makmum. Makmum tak boleh patah balik. Jadi kita buat imam pula. Makmum tak boleh patah balik. Jadi nak buat macam mana tak boleh patah balik? Ikut terus imam. Okey, subhanallah liman hamidah. Pada waktu dia syak Allahu Akbar. Okey, duduk atas sujud, sujud sekali bangun. Okey. Jadi dia ikut imam sebab dia syak selepas rukuk. Lepas rukuk dah tak ada apa dah. Okey, dia pun ikutlah, baca Fatihah apa semua, rukuk. Rukuk imam. Lepas tu baca doa apa tu? Ni contoh. Okey, baca doa apa tu? Okey, sujud. Dulu ada sujud, pada di akhir. Dulu ada sujud. Okey, sujud, dulu di akhir. Okey, di akhir. Okey, kita perhatikan. Tadi makmum tadi, waktu dia rukuk baru dia syak, aku baca Fatihah tak baca. Imam baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum kena bangun. Rakaat tadi tak kira. Sebab apa tak kira? Sebab dia syak Al-Fatihah. Yang tinggi dia faham. Dia nak patah balik tak boleh. Kalau semasa boleh patah balik. Okey, imam boleh patah balik. Tapi pelik lah. Okey, imam bangun. Contohlah sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur kan senyap. Contoh sembahyang zuhur ke asar ke. Contoh. Jadi kalau sembahyang senyap ni, imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Lepas tu imam pun baca doa sunnah. Baca doa sunnah. A'udzubillah. Baca doa sunnah inna solati ila akhir. Lepas tu tiba-tiba imam rukuk. Allahu Akbar. Makmum rukuk. Jadi imam lupa satu, ataupun imam was-was. Lupa dengan was-was tu sama je. Hukum dia sama, hukum dia tak baca. Jadi imam macam mana? Makmum baca lah, imam tak baca. Ataupun dia was-was, ataupun dia lupa. Tak kisah mana tu. Lepas tu imam kena patah balik. Allahu Akbar, patah balik, qiyam balik. Sama ada makmum dia nak tunggu waktu tidak, ataupun tengok imam qiyam, dia pun qiyam juga. Contoh. Tapi makmum dah tak wajib baca lah. Yang kena baca apa? Imam baca balik. Tapi pelik dah. Orang kata pelik dah. Asal imam dia bangun balik jadi qiyam balik, ni macam solat sederhana je. Padahal zuhur ini gerhana matahari ke contoh. Habis satu masjid kecut. Kalau imam tu selalu pelik-pelik buat jalan sesat. Kenapa? Lepas rukuk dia bangun balik qiyam. Padahal ni kerana contoh. Tapi ini nak cerita hukum. Tapi kalau imam dia syak, kalau jadi imam, kita jadi imam ke syak atas Fatihah tu, mudah kita buat atas tu lah. Buat atas tu duduk tepi, lepas tu yang lain, baru tak ada fitnah. Kalau macam ni, jadi fitnah. Tapi kita nak cerita hukum. Kalau kita sembahyang seorang, kita sembahyang seorang waktu rukuk tu, kita ada syak, aku baca Fatihah tak baca, kita kena patah balik.
Kalau seorang dia jadi imam, makmum tak boleh. Dia apa? Dia kena ganti satu rakaat. Sebab apa? Sebab berkenaan dengan syak Al-Fatihah. Kalau syak rukun tak ada masalah. Waktu sujud, tadi aku rukuk ke tak rukuk, tak ada masalah. Kalau rukun fi'li, kalau kita masuk orang lah, kalau semua Jumaat, kalau salah dia Jumaat tegur. Ini contoh kita masuk orang. Waktu sujud, tadi aku rukuk ke tak rukuk, ke tegur sampai aku sujud. Ada apa? Ada syak ataupun wawas macam tu, kira buat Al-Fatihah dengan niat tak ada. Sebab apa? Sebab kalau niat lagi besar lagi. Memang niat kita tak sembahyang kerana Allah. Niat pun boleh was-was, niat pun boleh lupa, macam tak sembahyang lah. Sebab tu titik berat. Sama juga dengan Fatihah. Fatihah rukun. Kau masuk apa Fatihah tu, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tu kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semua berkaitan dengan Allah Ta'ala tu banyak dalam surah Fatihah. Jadi apabila kita tak baca, seolah-olah kita tak sembahyang lah. Tu kita tambah tu. Jadi dua rukun ni ialah rukun yang teramat besar. Ada pun syak, bukan kita lupa, itu memang kita buat lah. Ni syak saja, aku buat tak buat, kira tak buat, dia benda besar. Okey, dah. Okey, seterusnya yang kelima. Ini saya ringkas lah. Kalau baca tu pening juga bahasa dia. Yang kelima, makmum yang syak sesudah imam rukuk dan sesudah dia sendiri rukuk. Hukumnya dia tidak boleh kembali membaca Fatihah, tetapi wajib terus ikut imamnya apabila kita bagi tuan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, jadi masalah yang kelima ni macam saya cakap tadi lah, apa dia? Dia sama je apa? Masalah yang kelima tadi, dia syak waktu ketika rukuk, maka dia wajib ikut imam. Dia wajib ikut imam, lepas tu dia kena tambah satu rakaat. Okey. Sekarang ni yang keenam. Yang keenam, makmum yang muafiq yang syak sesudah dia rukuk dan sedangkan imamnya belum rukuk, maka wajib kembali qiyam dan membaca Al-Fatihah dan dimaafkan baginya 3 rukun panjang daripada imamnya. Okey, Muhammad. Kat sini ada 2 masalah. Okey, contohlah. Contoh datang ni dulu. Okey, imam depan sikit. Contoh. Okey, 2 ni belakang. Contoh. 2 ni belakang. Okey, seorang lagi. Ni, dengan apa? Okey, di sini. Contoh. Okey. Sebagai contoh, belakang ni perempuan, contohlah. Dalam perempuan pun dia apa? Dia selindung macam ni lah. Dia contoh. Jadi imam Allahu Akbar. Okey, ni okey Allah. Ni kamu depan. Kamu lagi, laki depan. Ni 2 orang perempuan. Okey. Dapat. Okey. Ni contohlah. Makmum belakang kita buat macam tu lah mudah. Ni ada 3 contoh. Okey. Semua kat takbir. Apa bunga lah? Kat takbir. Okey, contoh. Semua muafiq contoh. Ni kamu nanti dulu. Kamu masuk